Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kami pada hari ini adalah ritual kematian semasa dan selepas bagi kaum Bugis di Sabah. Pengenalan. Kaum Bugis. Etnik Bugis merupakan satu etnik yang terdapat dalam kelompok penduduk pelbagai suku kaum di Sabah. Terdapat beberapa etnik Bugis di Sabah, antaranya Bone, Pinrang, Enrekah dan Duri. Walaupun mempunyai kepelbagaian etnik, setiap etnik itu mempunyai adat resam dan kebudayaan tersendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat cetakan kedua 2007, adat diertikan sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Mati pula ialah pengakhiran hidup manusia di dunia yang fana dan satu proses perpindahan roh manusia ke alam barzakh dan alam baqa. Berikut adalah dapatan adat-adat dan ritual kematian dalam masyarakat Bugis di Sabah. Yang pertama adalah adat sidakah. Amalan sidakah masih diamalkan sehingga kini kerana amalan tersebut dianggap sebagai amalan yang perlu diterapkan kerana nilainya yang memberi kesan yang mendalam kepada kaum Bugis. Sidakah dikenali sebagai sumbangan yang diberikan kepada keluarga si mati oleh tetamu yang datang menziarahi. Adat yang kedua adalah adat memandikan jenazah. Pengurusan jenazah suku Bugis ini adalah berlandaskan kepada panduan dan tata cara Islam di samping beberapa unsur asli yang diwarisi dari orang tua. Menurut Sintang S dalam penulisannya, pengurusan jenazah kaum Bugis dimulakan dengan memandikan jenazah. Jenazah dimandikan oleh orang tertentu yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam memandikan jenazah atau dari kalangan anggota keluarga. Di sini saya akan meneruskan sesi pembentangan ini mengenai masyarakat Bugis, adat yang mereka masih amalkan. Selain itu, adat yang mereka amalkan ialah adat roka atau boleh dikenali sebagai mengkafankan jenazah. Setelah jenazah dimandikan, jenazah akan diroka iaitu dikafankan dengan kain putih tertentu oleh keluarganya ataupun yang menguruskan jenazahnya. Adat ini dilakukan tidak jauh dengan tata cara yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Proses diroka seperti kafan yang digunakan haruslah menutupi seluruh badan jenazah sama ada lelaki ataupun perempuan. Kain yang digunakan hendaklah sekurang-kurangnya 2 lapis yang menutupi seluruh badan si mati, yang mana amalan ini sama seperti yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Kain yang digunakan hendaklah ditaburkan atas tiap lapis dengan benda-benda yang berbau harum, sebagai contoh kapur barus, kayu cendana, minyak kasturi. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan bau busuk yang keluar daripada jenazah tersebut. Seterusnya, adat pengebumian. Seperti kaum yang lain juga, kaum Bugis juga mempunyai adat tersendiri dalam mengebumikan mayat. Adat yang diamalkan masih juga berlandaskan dengan tata cara yang dibenarkan oleh agama Islam itu sendiri, yaitu kedalaman kubur tersebut sedalam 7 kaki dan 3 kaki lebar. Setelah dikebumikan, kubur tersebut perlu disiram. Menurut Justin 2022, masyarakat Bugis perlu menyiram kubur si mati dengan cara yang bertentangan dengan membuang air minum. Ini kerana masyarakat Bugis percaya roh kematian mempunyai cara menjalani kehidupan yang seterusnya berlainan dengan kehidupan yang masih hidup. Seterusnya, adat yang selalu masyarakat Bugis amalkan sehingga hari ini, yaitu adat yang sangat baik, adat membaca Al-Quran. Tradisi yang masih diamalkan oleh masyarakat Bugis sehingga hari ini ialah pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu selalunya ialah surah Yasin. Sepanjang berada di rumah dan selepas mayat dikebumikan, mereka akan membaca surah Yasin bertujuan dan beranggapan bahawa surah Yasin ini dapat mempermudahkan urusan si mati jenazah ataupun dapat memberi pahala yang berterusan kepadanya. Namun, adat ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri kerana Nabi SAW pernah bersabda, "Bacalah surah Yasin kepada orang yang meninggal di antara kamu." Riwayat Abu Daud, nomor hadis 2714. Andre ataupun adat makan. Berdasarkan daripada kajian yang kami lakukan menurut responden iaitu Jumiadi Mustamin, kaum Bugis ini mengamalkan adat makan sebagai upacara kematian. Adat ini juga bertujuan untuk memperingati hari pemergian si mati. Kaum Bugis percaya bahawa dengan pengamalan upacara atau adat ini, roh si mati seperti dirinya diingati.
Menurut responden, adat makan secara kematian mempunyai hari-hari yang tertentu sahaja, yaitu hari ketiga dan hari ketujuh selepas kematian si mati. Pada hari tersebut, keluarga si mati akan memotong ayam, manakala hari ke-8 yaitu hari terakhir upacara kematian, keluarga akan menyediakan masawa atau bajai, yaitu makanan tradisi Bugis. Untuk pengetahuan semua, masawa atau bajai ini merupakan nasi pulut. Masawa merupakan makanan kaum Bugis yang mempunyai tujuan sebagai tolak bala menurut kepercayaan mereka. Keluarga ini juga menyediakan hewan korban seperti ayam jantan dan betina, kambing serta kerbau mengikut kemampuan. Menariknya lagi, makanan seperti masawa dan lauk dihidang dalam talam besar untuk tetamu. Kesimpulannya, kewujudan orang-orang Bugis bersama etnik lain di Sabah memberikan banyak kesan kepada adat resam dan peraturan yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat ini, sehingga melahirkan keharmonian. Pengalaman adat resam yang berterusan menjadi norma kehidupan mereka yang diwarisi nenek moyang, melahirkan banyak simbolik yang mempunyai tujuan yang tersendiri. Masyarakat Bugis percaya bahwa setiap tata cara yang dilaksanakan dalam kematian perlu dilaksanakan berdasarkan apa yang telah diamalkan, kerana adat resam penting dalam kehidupan. Begitu juga kepercayaan kaum Bugis yang mempercayai bahwa setiap adat ini mampu melahirkan generasi yang baik tingkah lakunya. Ini jelas menunjukkan bahwa kaum Bugis sangat menitik beratkan adat resam dalam kehidupan sehingga ke generasi yang baru. Sekian, ini sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.